Okey, sorry tadi saya salah maklumat. Tapi tak apa. Kita teruskan kepada kita sel dan juga mitosis lah. Okey, kita sel ialah satu tempoh bermula dari peringkat sesuatu sel itu dihasilkan sehingga sel tersebut selesai membahagi dan menghasilkan dua anak sel. Jadi, proses penghasilan sel ni sentiasa berlaku dalam tubuh badan kita. Tujuannya apa? Sebabnya sel dalam badan kita ni selalu sahaja rosak dan dia melalui proses penuaan, dan bila mana dia melakukan dia sudah pun tua, dia perlu digantikan lah. Sebab itulah proses mitosis ni perlu dibuat kan. Dan sel ni dia akan membahagi daripada satu dia jadi dua sel. Itu adalah proses mitosis. Kalau proses meiosis, daripada satu dia akan jadi 4. Itu adalah proses penghasilan gamet. Jadi saya minta kamu tolong bezakan antara mitosis dengan meiosis. Sel yang berbeza punya tempoh kita sel yang berbeza. Sel-sel tipikal dalam badan manusia biasanya mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu kita sel. Jadi kamu dapat sinilah kamu tahu bahawa badan manusia ni dia ada sel-sel yang mana sel-sel kita ni mengambil masa 24 jam untuk dilengkapkan satu kita sel. Pada dia dihasilkan sampailah dia membentuk dua sel. Itu kita panggil kita sel. Okey, sebagai contoh, sel-sel melapisi kulit usus kecil boleh melengkapkan kita sel dalam tempoh 9 hingga 10 jam sahaja. Okey, sebab apa? Sebab proses mitosis ni dia perlu untuk menggantikan sel-sel yang lama. Contoh suatu sel tu dah rosak, dia akan terus tertanggal pada badan kita dan akan digantikan dengan sel yang baru. Dan sel ni dia nak jadi baru sebab apa? Nak jadi yang baru dia akan mengalami proses mitosis. Kita sel dibahagikan kepada dua fasa iaitu interfasa dan juga M. M tu mitosis. Okey. Jadi interfasa ni dimaksudkan antara dua fasa tu lah. Pada proses dia dah hasilkan dan dia nak masuk balik kepada proses mitosis. Itu kita panggil interfasa. Dan semasa proses berlakunya interfasa tu, itulah antara dua interfasa tu kan, proses mitosis akan berlaku. Okey, pada peringkat interfasa, sel akan mengalami pertumbuhan dan menggandakan DNA. Pada fasa M iaitu mitosis, sel akan membahagikan DNA dan cytoplasma kepada dua dan seterusnya membentuk dua anak sel yang baharu. Jadi, di mana sebelum ni kamu tengok ni, okey, ni sel induk, dia akan menjadi dua sel. Itu dikatakan pembahagian sel mitosis. Untuk saya nak ingatkan kamu semula lah. Okey. Interfasa tu apa dia? Interfasa ialah fasa yang panjang, kira-kira 90% daripada kita hidup sel tu adalah interfasa. Kan? Kemudian interfasa terdiri pada G1, S, G2. Kat mana nanti saya tunjuk pada kamu. Okey, gambar rajah ni sebenarnya menunjukkan apa dia? Kita sel. Perjalanan hidup sel tersebut. Yang mana yang dikatakan dengan G1 tu yang ni. Okey, selepasnya berlakunya proses mitosis, dah siap dah, terhasil dah anak yang baru. Anak tersebut, anak sel itu akan mengalami proses pertumbuhan yang pertama. Itu yang dikatakan dengan G1. Pertumbuhan sel berlaku dengan aktif di mana sel menggandakan bilangan organel-organel dalam sitoplasma dan membina protein. Okey, ini adalah pertumbuhan fasa pertama. Fasa pertumbuhan pertama. Ataupun dikenali sebagai G1, growth 1. Okey. Kemudian sel dia masuk pula fasa yang kedua, itu fasa sintesis. C, S ni boleh dimasukkan dengan sintesis. Sintesis atau replikasi DNA berlaku setiap kromosom mempunyai dua kromatik yang seiras atau kromatik kembar sentriol untuk mengganda semasa proses S. Jadi kromosom dia bermula dengan berbenang halus ni, disebabkan proses sintesis ni dia akan jadi macam ni. Dia akan berkembar. Satu ni dia tumbuh belah ni tumbuh belah ni, dia jadi X dah ni. Okey, ini berlaku semasa proses sintesis. Okey, bila mana dia dah sintesis dah dia punya kromosom dia, kromatik dia,
dia akan pergi ke fasa pertumbuhan yang kedua. Sel bersedia untuk membahagi. Okey, pertumbuhan sel terus berlaku. Lebih banyak protein dan enzim disintesis, sel membuat persiapan untuk membahagi. Jadi bila dah masuk yang ketiga ni atau G2 ni, dia dah siap sedia dah nak masuk proses mitosis. M ni maksudnya mitosis. Jadi proses mitosis ni ada 4 fasa, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Maka terhasillah 2 anak macam ni, kan? Ni 2 anak ni. Jadi anak ni akan mengalami pertumbuhan. Dia akan melalui proses ni. Ni masuk sintesis, masuk sini, dia akan membahagi lagi. Dia masuk balik dalam mitosis pula. Dan begitulah seterusnya yang berlaku sampai ke sampailah kita besar lah, kan? Dan proses tu akan sentiasa berlaku. Okey, ini gambar ni adalah gambar sel lah secara keseluruhannya. Secara sel secara keseluruhannya, inilah gambar sel. Dalam sel ni, okey, ni membran. Kalau kamu ingat lagi, di tengah-tengah ni adalah nukleus, dan di dalamnya kita panggil nukleolus. Nukleolus yang ni, yang bulat kecil ni. Dan juga membran nukleus. Jadi nukleus pun ada membran juga. Ni kat luar ni membran luar. Ni membran sel. Ni cytoplasma. Yang ni adalah membran nukleus. Dalam nukleus ni ada kromosom. Kromosom. Berbenang-berbenang kromosom. Ataupun kita panggil dia kromatin. Dia berbentuk macam berbenang tu kita panggil kromatin. Okey. Dan adanya nukleolus. Jadi kromosom tidak jelas kelihatan dan menyumpai berbenang halus. Kita panggil dia kromatin. Jika suatu sel aktif membahagi, sel akan menjalani kita sel yang seterusnya selepas melengkapkan satu kita sel untuk membentuk sel-sel anak dengan banyak. Jadi dia sudah je proses mitosis, dia akan masuk terus dalam proses pertumbuhan. Lepas tu dia terus masuk proses sintesis pula, kan? Macam ni. Dia dah habis mitosis, dia akan bertumbuh. Masa ni lah dia akan menjalani proses dia. Dia akan keluarkan protein semua. Dalam masa sekejap saja dia akan bersiap sedia dah. Untuk apa? Untuk memasuki mitosis. Dia akan replicate DNA dia. Dia jadikan 2 DNA dia. Lepas tu dia siap sedia nak masuk ke proses mitosis. Itulah kita hidup sel. Walau bagaimanapun ada juga sel yang mana dia tidak akan membahagi dah. Contohnya apa? Sel saraf. Sel saraf kita tidak akan membahagi dah. Setelah dia membentuk saraf, saraf itulah yang kita akan guna sampai kita tua. Kalau rosak saraf tu, rosaklah sistem saraf kita. Contohnya kalau kita ada aksiden, terhentak belakang dulu, jadi patah kita punya tulang belakang, terkoyak kita punya salur saraf tu, kan? Jadi apa akan jadi? Kita akan kata mati sebelah badan ke, ataupun mati separuh badan ke, kan? Mana kita tak boleh menggerakkan tangan kita, lumpuh sepenuhnya ke. Jadi sebab apa? Sel saraf tu dah rosak dan dia tidak akan membahagi lagi dah membentuk sel saraf yang baru. Sama juga dengan kita punya buah pinggang. Sel-sel buah pinggang ni dia tidak akan membahagi dah. Sekiranya dah membentuk nefron, itu sel dalam buah pinggang tu, dia tidak akan membahagi dah yang membentuk sel-sel yang baru. Okey, jadi ke manakah kita tu berlaku setelah dia dah habis mitosis ni? Dia terus masuk ke mana? Fasa G0. Fasa G0 bukan sebahagian daripada kita sel. Contohnya sel-sel seperti neuron tidak lagi membahagi tetapi hanya menjalankan fungsi sel yang khusus. Jadi tidak ada lagi dah pembahagian selepas itu. Bila mana dia dah masuk fasa G0. Walau bagaimanapun dalam sel-sel badan kita ni kebanyakannya adalah dia akan memasuki fasa ni. Contohnya sel usus, sel kulit. Jadi sel-sel ni sentiasa dibahagikan, sentiasa membentuk sel-sel yang baru untuk menggantikan sel-sel yang lama. Okey, kita sambung sikit lagi mengenai mitosis. Okey, kamu dah belajar dah tadi bagaimana setelah sesuatu sel tu
Dia sudah pun melalui mitosis, dia akan mengalami fasa pertubuhan pertama, kemudian dia akan mensintesiskan DNA dia, kemudian dia akan bersiap sedia untuk dimasuk ke proses mitosis dan dia akan pergi ke mitosis. Kemudian dia akan berpusing lagi ke dia punya apa? Kita hidup dia, kan? Sampailah kalau bagi setengah sel dia akan memasuki fasa G0, iaitu dia tidak akan lagi membahagi, ataupun sesuatu sel tu memang dia akan terus berkembang, dia akan terus mitosis sampailah individu tu meninggal dunia, kan? Itu terjadi pada kuku kita, kulit kita yang memang sentiasa menjalankan proses mitosis. Bahkan usus kita sentiasa melancarkan proses mitosis. Begitu juga dengan rambut, kan? Yang mana dia sentiasa melakukan mitosintesis untuk menggantikan sel-sel yang telah rosak. Okey, kita pergi ke mitosis pula. Apa yang berlaku pada mitosis sebenarnya? Fasa ini melibatkan dua proses, iaitu pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma. Jadi kita kena tahu dalam mitosis ni dia ada dua peringkat. Yang peringkat pertama, dia akan membahagikan nukleus. Nukleus di tengah-tengah sini akan dibahagikan. Setelah selesai itu akan berlaku lagi proses, iaitu kita panggil cytokinesis, iaitu pembahagian sitoplasma. Okey, mitosis melibatkan pembahagian bilangan kromosom yang sama rata ke dalam nukleus sel anak. Maka mitosis memastikan setiap sel anak mempunyai bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Jadi sebenarnya proses mitosis ni dia akan pertama sekali dia akan doublekan jadi dua ni. Okey, kamu nampak ni satu kan, dia akan doublekan jadi dua. Nanti kamu akan tengok nanti dia akan pecah ni, yang ni pergi ke kutub masing-masing. Jadi menyebabkan setiap anak yang dua ni, yang terhasil ni daripada ni, kan, dia akan mendapat bilangan kromosom yang sama dengan induk asal dia. Okey. Mitosis ni dia terdiri pada 4 peringkat lah. Yang peringkat pertama profasa, metafasa, anafasa dengan telofasa. Jadi nak ingat dia senang je, PMAT. Profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Jadi kita pergi satu persatu apakah yang terjadi semasa profasa. Semasa profasa ni pertama sekali apa jadi, nukleolus menghilang. Ni membran yang mengelilingi nukleus ni menghilang, mula-mula menghilang. Okey, macam mana kamu mungkin tanya saya macam mana dia menghilang? Okey, dia menghilang melalui proses autolysis. Autolysis ni bermaksud dia menghancurkan diri dia sendiri. Kan? Dia menghancurkan diri sendiri, lalas dia akan cair macam tu saja dalam cytoplasma ni. Kemudian kromatin semakin menebal. Jadi kromatin ni sebenarnya dia berbentuk benang-benang yang halus. Tapi bila mana dia nak melakukan profasa ni, kamu akan dapati dia mula menebal. Sebab tu kamu akan nampak macam kamu boleh nampak lah kan, macam ni kromatin ni. Okey, memendek dan menjadi padat dan membentuk kromosom. Okey, kromosom apa dia ni, kromosom yang kamu dapat tengok ni lah. Dia kalau tidak dia melilit-lilit macam benang kromatin yang ni. Tapi bila mana nak melakukan profasa, dia akan jadi macam ni. Masa inilah kita sebut dia sebagai kromosom. Okey, kromosom terdiri daripada dua kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Kamu nampak ni, ni dua kromatik. 1, 2. Kan? Dan dia bercantum di sentroma. Ni satu. Ni yang kedua, dia bercantum di sini, di sentroma ni. Okey, kemudian apa lagi? Bercantum di sentroma. Sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendong terbentuk daripada sentriol. Okey, di manakah sentriol? Kalau kamu tengok ni gambar dia, ni sentriol. Sentriol ni mula-mula dia duduk rapat, tapi disebabkan dia nak melakukan proses profasa, yang ni akan stay sini, yang satu lagi dia akan berpindah ke sini, di kutub masing-masing. Dan dia akan membentuk gentian gelendong. Apa itu gentian gelendong? Yang ni kamu tengok ni. Ni yang garis ni. Ini gentian gelendong. Okey.
membran nukleus terurai. Okey, itu sahaja proses profasa yang berlaku. Jadi kamu kena ingatlah setiap fasa-fasa ni apakah yang telah berlaku. Okey, mari kita tengok pula apa yang berlaku semasa metafasa. Okey, kan tadi saya dah beritahu kamu gelendung-gelendung ni terbentuk. Ni gelendung-gelendung terbentuk ni. Apa function gelendung-gelendung ni? Okey, gelendung-gelendung ni dia akan memegang sentroma. Dia akan pegang kawasan tengah sini. Dia akan pegang kawasan tengah ni. Dia menyebabkan kromosom ni dia tersusun di satah khatulistiwa. Dia pegang, maksudnya kromosom ni dipegang di bahagian sentromanya. Oleh apa? Oleh gelendung itulah. Okey, kromosom tersusun sebaris di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Gentian gelendung menetapkan kedudukan kromosom kromatik kembar masih terikat pada sentroma. Jadi dia akan pegang gentian gelendung ni, dia akan pegang di bahagian sentroma je dan menetapkan kedudukan kromosom ni supaya berada di satah khatulistiwa. Jadi kamu nak ingat profasa senang sahaja. Profasa kamu nak ingat nukleus dia akan hilang. Apa lagi? Dia akan menebal. Jadi dia akan membentuk kromatik kembar yang dipegang oleh sentroma. Apa yang berlaku di metafasa? Ni, satah khatulistiwa. Memang jelas. Setiap fasa-fasa ni sangat jelas dan kamu boleh kenal pasti apa yang berlaku. Begitu juga dengan anafasa. Selepas metafasa berlakulah anafasa. Anafasa ni sentroma ni akan terputus di tengah-tengahnya. Ni, dia akan putus tengah-tengah ni, dia akan putus. Satu pergi ke sini, satu pergi sana. Maksudnya adil lah kan. Dua-dua mendapat bahagian masing-masing. Kerana masa berlaku sahaja anafasa ni, kromatik ni dia akan pergi ke mana? Ke kutub masing-masing, ke kutub sel masing-masing. Kemudian setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Sama je lah maksud-maksudnya masing-masing akan mendapat bahagian kromatik masing-masing yang adil. Dua-dua mendapat kromatik yang bilangannya sama. Kemudian apa yang berlaku pada telofasa? Okey, di sinilah kamu akan dapat tengok nukleolusnya akan terbentuk semula. Gentian gelendung mula menghilang. Maksudnya sekarang ni gentian gelendung dah tak gunalah, sebab dia dah tarik dah anak-anak kromatik ni ke kutub masing-masing. Sekarang ni gentian gelendung ni dah settle tugas dia, jadi dia akan menghilang. Kemudian nukleolus akan terbentuk semula. Jadi dia akan bentuk balik untuk membentuk nukleus sel ini. Kemudian kromosom anak membuka lingkarannya dan menjadi berbenang lurus dan halus semula. Jadi dia dah settle. Yang tebal ni nanti dia akan buka-buka balik. Dia akan jadi macam ni balik. Macam ni balik. Jadi dia berada dalam nukleus balik. Yang mana dia akan membentuk balik benang-benang halus. Membran nukleus terbentuk semula dan menyelaputi kromosom anak yang baharu. Jadi dia akan terbentuk balik nukleolus ni. Kemudian telofasa disusuli dengan cytokinesis untuk membentuk dua sel anak. Jadi cytokinesis ni iaitu dia akan pecahkan cytoplasma ni untuk membentuk dua sel anak. Okey, mitosis juga berlaku dalam sel tumbuhan yang turut melibatkan keempat-empat peringkat iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Maksudnya sel-sel tumbuhan juga menjalankan proses mitosis dan sel-sel juga mengalami 4 fasa ni, sama sahaja. Walaupun bagaimanapun mitosis dalam sel tumbuhan tidak memerlukan kehadiran sentriol. Jadi dia tak perlukan sentriol lah bagi pembentukan gentian gelendung. Gentian gelendung terbentuk dari satu kawasan berhampiran dengan membran nukleus yang dikenali sebagai sentrosom. Okey, jadi untuk tumbuhan ni dia tak sama dengan haiwan punya dari segi pembentukan gentian gelendung lah. Gentian gelendung dia terbentuk dia berhampiran dengan membran. Tapi untuk untuk haiwan punya ni dia lain. Gentian gelendung kita memang terbentuk di sepanjang sel ni. Tujuan dia apa? Untuk dia menarik
kromatik ni ke kutub masing-masing. Okey. Untuk cytokinesis pula, okey, untuk proses terakhir itu cytokinesis, itu pemisahan sel ni, yang kita nak pecahkan cytoplasma ni, yang mana ia berlaku setelah apa? Setelah sejurus selepas telofasa ni bermula. Okey. Proses cytokinesis berlaku di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan berbeza. Kalau tumbuhan dia berbeza, kalau haiwan dia berbeza. Apa perbezaan dia? Okey, kalau haiwan ni dia akan berlaku pencerutan sel ni. Kamu tengok ni, pencerutan. Dia akan cerut sel ni sampai terputus dua jadi dua macam ni. Itu yang berlaku, pencerutan sel. Tapi untuk haiwan, untuk tumbuhan dia lain. Untuk tumbuhan apa yang terjadi ialah dia akan membentuk plat sel. Dia akan membentuk plat sel di tengah-tengahnya ni. Kan? Okey, ni yang dah habis dah telofasa dia. Kan? Dia akan bentuk plat sel dia ni. Plat sel ni akan membentuk dinding sel. Itu yang membezakan antara tumbuhan dengan haiwan. Okey, perbandingan cytokinesis antara sel haiwan dengan tumbuhan. Persamaan dia apa? Kedua-dua membahagikan sitoplasma kepada dua anak sel. Maksudnya disebabkan proses cytokinesis lah, maka terbentuklah dua anak sel. Itu persamaan antara dua tu. Tapi perbezaan dia apa? Okey, sel haiwan, dua sel anak terhasil melalui pencerutan membran plasma. Dia akan cerut membran plasma tu. Jadi bila mana dah putus, jadilah kepada dua. Pencerutan membran plasma bermula dari arah luar ke dalam sitoplasma, sehingga sitoplasma terbahagi kepada dua bahagian. Itu yang terjadi pada sel haiwan. Apa yang terjadi pada sel tumbuhan pula? Okey, dua sel anak terhasil melalui pembentukan plat sel. Yang ni, dia tengah-tengah ni, dia terbentuk plat sel ni. Okey, kemudian pembentukan plat sel adalah dari arah dalam ke luar. Maksudnya dia terbentuk ni dekat dia dalam ni. Dan dia akan terbentuk dia sampai keluar. Dia bukan daripada luar ke dalam. Luar ke dalam itu cytokinesis untuk haiwan. Tapi untuk tumbuhan ni dia terbentuk daripada dalam sel ni. Lepas tu dia akan terbentuk membesar-besar sehingga dia memecahkan dua sel. Itu dari dalam ke luar. Okey. Apa sebenarnya kepentingan haiwan dan tumbuhan menjalankan proses mitosis? Sebenarnya proses mitosis ni adalah proses yang mana sel badan kita akan membahagi menjadi dua. Kemudian anak dia pula akan bahagi jadi dua lagi. Anak dia lagi bahagi lagi. Supaya menjadi lebih banyak dan banyak. Jadi proses ni biasanya terlibat di mana? Di dalam seluruh badan kita. Bermula berkulit kita ni, sampailah di bawah kulit, sampailah dalam usus kita, semuanya menjalankan proses mitosis untuk menggantikan sel-sel yang telah pun mati. Okey, kita pergi yang ke pertama sekali, apa kepentingan mitosis ni. Pertama sekali adalah perkembangan embryo, iaitu organisma multisel, iaitu banyak sel. Seperti manusia bermula sebagai satu sel tunggal yang dipanggil zygote. Ni zygote. Kamu bayangkan daripada bermula daripada ovum, kemudian ada sperma datang dan bercantum dengan ovum ni, membentuklah zygote. Kemudian zygote ni dia akan membahagi secara mitosis, kan? Kemudian dia menjadi 4 sel. Kemudian dia jadi 8 sel. Kemudian dia jadi morula. Morula ni maksudnya dia dah banyak lah. Dia dah terbentuk dah. Morula ni dia akan terbentuk lah. Dan dia dah banyak sel. Kemudian dia akan membentuk blatocista. Kemudian berkembanglah menjadi embryo. Menjadi manusia. Bentuk macam manusia. Jadi dia bermula daripada sel satu sahaja. Itu zygote. Yang mana telah berpencantum antara sperma dengan ovum, membentuk zygote. Dia akan jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi morula, kemudian jadi blatocista, kemudian jadi embryo, kemudian jadilah manusia. Jadi pentingnya ialah untuk perkembangan embryo. Mitosis untuk perkembangan embryo.
Kemudian untuk tumbuhan sebagai pertumbuhan organisma. Kan? Itu melibatkan dalam pertambahan bilangan sel. Tujuan dia untuk menambahkan bilangan sel. Okey, pembahagian mitosis di meristem apex yang terdapat di hujung pucuk dan di hujung akar menyebabkan pertambahan sel yang membolehkan batang memanjang ke atas dan akar memanjang ke bawah. Jadi di meristem apex ni, di sini berlakunya proses mitosis yang akan menambah bilangan sel menyebabkan yang akar ni dia akan menjunam ke bawah untuk mencari air. Manakala pokok pula di hujung pucuk ni pula dia akan ke depan untuk apa? Untuk dia mencari cahaya matahari. Okey, kemudian penyembuhan tisu. Mana pembahagian sel secara mitosis ni juga adalah penting untuk menggantikan sel-sel yang rosak atau mati serta memperbaiki sel-sel yang cedera. Jadi badan kita sebenarnya dipenuhi dengan sel-sel yang mati dan ia akan sentiasa tertanggal daripada badan kita, kan? Bercampur dengan peluh membentuk daki, kan? Jadi dia akan tanggal dan yang menggantikannya adalah sel-sel baru yang terbentuk di bawah kulit kita, kan? Begitu juga kalau berlakunya luka ni, kulit kita akan terbelah. Jadi mencantumkan semula tu, dia nak cantumkan semula tu adalah melalui proses mitosis, kan? Kemudian pertumbuhan semula. Ada beberapa organisma seperti cicak yang dapat mengekalkan sel stem di dalam badannya sehingga dewasa agar boleh digunakan untuk menjalankan proses pertumbuhan semula dalam bahagian badan yang hilang atau cedera apabila diperlukan. Jadi apa kelebihan cicak ni sebenarnya? Dia stem cell dia kekal. Dia ada badan dia, stem cell di bahagian sini adalah kekal. Kalau ni putus, dia boleh tumbuh balik. Itu kelebihan untuk cicak lah. Kalau macam manusia, kita tidak ada pertumbuhan semula kecuali di berbahagian tempat sahaja. Contohnya kuku, rambut, kan? Dia akan tumbuh semula sebiji, kan? Naik keluar balik. Tapi kalau macam tangan kita putus, dia tak boleh dah pertumbuhan semula, kan? Okey, pembiakan aseks pembiakan aseks ni berlaku pada haiwan-haiwan bukan haiwan, dia mikroorganisma lah. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Okey, pembiakan aseks. Pembiakan aseks juga menggunakan mitosis sebenarnya, kan? Apa yang dimaksudkan dengan pembiakan aseks ni? Itu pembiakan yang tidak melibatkan sel gamet. Kalau contoh manusia memerlukan sperma dengan ovum, tapi untuk pembiakan aseks ni dia tak memerlukan sel gamet. Dia hanya menggunakan dengan apa? Contohnya belahan dia dua ni. Daripada satu, dia terbelah tengah tu, dia jadi dua. Sebab tu kita panggil belahan dia dua. Jadi organisma yang baru yang terhasil pada pembiakan aseks ni, dia akan mempunyai kandungan genetik yang sama dan bilangan kromosom yang sama. Sama macam mitosis juga. Dan organisma baru yang terhasil tu kita panggil dia sebagai klon. Dia bukan sel anak, kita panggil dia klon. Sebab apa? Sebab yang terhasil pada belahan dia dua ni sama macam yang asal. Okey. Cuma dia terbelah aja jadi dua. Okey, pembiakan aseks merupakan satu kaedah pembiakan yang cepat bagi menjamin kemandirian dan meningkatkan bilangan organisma. Walaupun tiada variasi genetik di dalam semua klon dan ini menyebabkan mereka mempunyai kerintangan yang sama terhadap sesuatu penyakit atau perubahan persekitaran. Jadi dia tak berubah lah. Maksudnya dia sama sahaja dari segi bilangan kromosom, genetik dia sama. Kalau kamu letak titik racun sebiji sini, semua akan mati. Sebab apa? Dia tidak ada variation. Dia sama sahaja antara dia. Okey, kemudian bagi organisma multisel, pembiakan aseks melibatkan mitosis adalah seperti pertunasan. Ni tunas. Okey, ni dia multisel, maksudnya dia banyak sel lah. Multisel ni maksudnya dia banyak sel. Okey. Contohnya Hydra sp ini adalah sejenis mikroorganisma. Dia bertunas ni, dia tumbuh, kemudian dia jadi anak individu baru dengan induk dia. Okey. Ini adalah pembiakan yang melibatkan haiwan ataupun organisma multisel. Yang belahan dia dua yang kita belajar tadi itu adalah
unisel, maksud satu sel. Yang ni multisel. Jadi kamu akan dapat kena bezakan lah. Okey, ni multisel, dia membiak secara mitosis menggunakan proses apa? Pertunasan. Yang kedua ni, ini adalah vegetatif. Kamu tengok pokok kentang tu, dia tumbuh, dia bertunas terus jadi satu pokok. Tumbuh, bertunas jadi satu pokok. Jadi satu pokok. Jadi pertunasan ni kita panggil dia pembiakan vegetatif. Vegetatif. Yang tidak melibatkan percantuman antara ovum dengan sperma, tak ada. Dia daripada satu ni, dia membiak dengan cara mana dia bertumbuh, bertunas yang baru. Jadi dan tapi dia tak berpisah daripada induk dia kan. Kamu perasan tak pisah? Yang ni dia berpisah. Sebab tu kita panggil dia pertunasan. Yang ni pembiakan vegetatif. Itu kamu kena bezakanlah keadaan dia tu. Okey. Kemudian kita pergi ke pengkulturan tisu. Pengkulturan tisu merupakan teknik pengkulturan cebisan tisu organisma yang hidup dalam larutan medium kultur steril yang mengandungi nutrien dan hormon pertumbuhan. Okey. Yang ni macam mana kita kulturkan dia? Kita ambil daun dia. Biasanya lah, kalau kamu dulu biasa kamu pakai daun setawa kan. Mana daun ni kita boleh pecahkan dia sikit-sikit ni. Kita letak dalam ni. Letak dalam medium kultur ni. Dalam medium kultur ni dia ada makanan untuk sel-sel ni bertumbuh. Kemudian apa jadi? Dia akan membentuk kalus. Kalus ni dia akan jadi embrio. Lalu dia akan jadi anak tumbuhan. Ada proses ni kita panggil pengkulturan tisu. Okey, cebisan tisu kecil dipanggil explant, diambil daripada tumbuhan induk. Explant boleh diambil daripada tisu meristem, tunas, daun, biji benih dan juga serta embrio. Explant terlebih dahulu disterilkan sebelum dimasukkan ke dalam medium kultur. Disterilkan tu maksudnya kita cuci dia daripada mikroorganisma. Kena kalau tidak nanti tumbuh apa? Tumbuh kulat, bukan tumbuh pokok. Kulat yang tumbuh. Macam dia jadi tumbuh benda lain dalam medium kultur tu. Kan? Medium kultur ni dia kena bersih, sterile. Maksud sterile ni tidak ada mikroorganisma lain. Kamu buang dia. Buang mikroorganisma tu. Kalau tak buang nanti yang tumbuh bukan ni bukan kalus, dia tak terbentuk pun, dia akan tumbuh kulat je tepi-tepi tu. Okey. Explant membahagi secara mitosis, okey, dan membentuk kalus. Sama juga sel-sel kalus tu akan menjadi embrio, kemudian menjadi anak tumbuhan. Anak tumbuhan dipindahkan ke tanah dan jadi tumbuhan dewasa. Melalui teknik kultur tisu ni beribu-ribu anak dapat kamu dapatkan daripada tumbuhan. Contohnya biasa pakai ni pokok pisang lah. Biasa pakai pisang tisu culture tu kan. Itulah dia pengkulturan tisu. Teknik pengkulturan ini telah digunakan secara meluas dalam agensi-agensi seperti MPOB dan juga MARDI. Mereka nak macam MPOB ni dia nak tanam sawit. Kalau MARDI ni dia nak tanam macam-macam pokok lah. Kan? Pokok-pokok untuk dimajukan, untuk dijadikan ladang. Okey. Nanti kita nak pergi ke satu isu yang lebih besar, iaitu pengkulturan daging. Okey, kita pergi ke isu yang lebih besar lagi. Ini melibatkan hukum syarak, kan? Iaitu pengkulturan daging. Zaman sekarang ni kan kita ada daging yang mana bukan daripada haiwan. Kamu kena hati-hati. Sebab apa? Sekarang ni daging pun sudah pun dikulturkan. Apa dia buat? Dia akan ambil daging daripada haiwan yang disembelih, ataupun haiwan tu dia tak sembelih pun, dia cungkir satu dan dihidupkan, dan sel daging tu akan membahagi jadi besar. Daging tu besar, lalu sampai daging tu boleh dipotong dan dimakan oleh manusia. Jadi tisu atau sel stem diletakkan dalam medium yang sesuai, membolehkannya membiak dan berkembang sehingga menjadi daging. Itu yang memang sekarang ni memang ada. Jadi medium tersebut mestilah mengandungi segala nutrien dan tenaga yang diperlukan oleh tisu atau sel stem untuk terus membiak. Apa kebaikan dia? Yang pertama sekali, kos peternakan. Tak payahlah kamu nak pera-pera lagi dah lembu. Pera lembu ni masalahnya
banyak kos yang kamu kena tanggung. Makanan dia, apa lagi, nak orang jaga dia lagi, lori lagi, nak sembelih lagi kan. Tapi semua tu tak perlu. Sebab apa? Kita boleh mengkulturkan daging. Kemudian dapat memenuhi permintaan bekalan daging yang mana penduduk dah ramai dah. Sekarang ni daging sekilo berapa? RM34, RM36. Ada sekarang ni baru-baru ni RM45 masa nak raya. Sekarang ni kita tak payahlah susah-susah. Kita ambil daging seketul, masukkan tisu culture, terbentuklah daging yang baru. Kemudian penghasilan daging kultur tidak memerlukan kawasan tanah yang luas. Tak payah. Ada sebesar luas bilik darjah kamu je. Bilik darjah tu, bilik tempat kamu belajar tu satu je, tak payah banyak-banyak. Kalau pera lembu, kena seluas-luas alam ni mau 10 hektar baru boleh pera lembu. Sekarang ni tak perlu. Kalau isu kebajikan haiwan dapat dikurangkan. Tak payah nak fikir dah makanan dia, tak payah nak fikir dah dia punya antibiotik dia, tak payah fikir penyakit dia pun tak ada. Dan juga isu penyakit apa, lembu gila, daging dia pun tak ada penyakit tu. Kalau kita makan lembu yang mana lembu tu ada penyakit gila, dia ada virus dalam tu dan berbahaya pada kita. Tapi untuk daging kultur ni kita tak perlu. Walau bagaimanapun terdapat pandangan Islam lah, pandangan agama kita mengenai daging kultur ni. Sebab kalau nak buat bukan tak boleh buat, boleh. Syarat dia satu, sekiranya daging tu bukan daripada daging sembelihan. Maksudnya perlu disembelih dulu. Sembelih dulu, biar cukup syarat kena sembelih dulu, barulah boleh dikulturkan daging tu. Dan kedua sekali, medium tu tak boleh daripada bahan yang haram. Contohnya kultur serum tu dia dapat daripada darah. Dia ambil darah, dia pusing. Jadi terpisahlah antara sel darah merah dengan serum. Serum tu diambil dan digunakan sebagai medium untuk mengkulturkan daging. Jadi benda tu haram lah, tak boleh. Kena cari cara lain untuk mengkulturkan daging daripada sumber yang tidak haram. Okey. Kemudian last kali untuk malam ini, kita nak bincangkan mengenai terapi stem cell. Okey, stem cell ni adalah sel yang belum membeza. Apabila stem cell membahagi, sel tersebut berpotensi membeza kepada sel dengan fungsi yang lebih khusus. Contohnya sel darah merah atau sel saraf. Okey, apa yang dimaksudkan dengan membeza? Membeza ni maksudnya dia akan membentuk sel-sel yang tertentu. Stem cell ni adalah sel yang asal. Bila mana dia dah membesar, seperti mana saya cakap kepada kamu tadi, dia akan membeza ni, dia akan masuk kepada G0. Bila mana dia masuk G0, dia dah tak akan lagi dah boleh bermitosis. Tapi stem cell ni selagi dia tak masuk G0, dia adalah stem cell yang boleh membahagi dan membentuk sel-sel yang lain. Dia boleh jadi sel saraf, boleh sel darah merah, sel macam-macam sel lah. Sebab itulah pentingnya kamu menyimpan stem cell ni. Contoh yang macam stem cell ni apa dia? Yang ekornya cicak ni, dia ada stem cell ni. Dia boleh membahagi lagi, membentuklah tisu untuk ekor dia. Jadi stem cell ni apa kepentingan dia? Stem cell boleh diperoleh daripada embrio manusia dan orang dewasa. Stem cell orang dewasa boleh didapati di sum-sum tulang dan juga usus dan juga di pankreas. Jadi kita boleh dapat stem cell kita ni. Di Malaysia, rawatan stem cell dewasa sering digunakan dalam bila mana kita nak contohnya penyakit kanser, seperti leukemia, limfoma. Jadi bila mana kamu menggunakan stem cell yang asal ni, mungkin juga stem yang asal ni akan boleh membahagi dan membentuk sel-sel yang baru. Contohnya kalau yang kamu ni terkena sel kanser macam leukemia ni, semua sel darah putih kamu habis. Tak ada. Kalau ada, bukan habis, dia menjadi sel yang tidak normal. Dia serang badan kamu. Sel darah putih tu menyerang badan kamu. Jadi bila mana dia menyerang badan, dia tak ada fungsi lain, dia asyik serang badan kamu je.
Jadi dengan kita menjalankan rawatan stem cell ni, letak balik dalam badan kita, induce dia supaya dia jadi, kita galakkan dia untuk menjadi sel darah putih yang normal dan disuntik balik ke dalam darah. Jadi stem cell di dalam sum-sum tulang secara semula jadinya menjana sel darah merah dan sel darah putih dan telah digunakan dalam pemindahan sum-sum tulang sejak 40 tahun yang lepas. Jadi rawatan stem cell ni sudah pun ada lah kan, yang mana boleh digunakan untuk menyembuhkan seperti kanser dan juga limfoma, sel leukemia dan juga limfoma. Jadi dua perkara ni memang satu yang agak berat lah untuk kamu pelajari. Dan saya harap kamu dapat faham lah apa yang kita dah belajar pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi untuk next class, iaitu mengenai meiosis. Satu persatu saya akan cuba terangkan untuk meiosis ni apa dia.